الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الجد في الطاعة والتشمير أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita berolehi kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Dalam membuka dan mencatat lembaran baru pada esok hari, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Wasiat di Bumi Arafah. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, 63 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bersama dengan dunia seluruhnya. 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalan dakwah yang penuh dengan pancaroba, yang penuh dengan pelbagai halangan, tanpa menghiraukan penat, lelah dan kesakitan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-10 Hijrah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengerjakan haji. Maka ramailah manusia yang datang ke Madinah dengan tujuan hendak mengerjakan haji beramai-ramai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Arafah, sewaktu menunaikan ibadah haji, baginda mendapati sebuah kemah telah terpasang dan disediakan. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di situ. Tatkala matahari telah tergelincir, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh ribuan para sahabat di sebuah lembah, yaitu yang diberi nama Wadi Uranah. Mereka menanti dengan penuh debar. Mereka menanti dengan penuh perasaan. Apakah yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di terik panas tengah hari, di waktu panas matahari sedang memancar dengan seterik-teriknya, baginda Nabi panggil untuk berkumpul para sahabat, seolah-olah ingin menyampaikan suatu pesanan, dan hampir semua sahabat merasakan seolah-olah itu merupakan pesanan yang terakhir daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para tetamu Allah yang dikasihi, marilah kita hayati kembali wasiat yang disampaikan oleh kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jatuhnya pada hari Jumaat tanggal Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah. Semasa baginda Nabi dan para sahabat berwukuf di Arafah, sedarlah wahai saudaraku sekalian, bahawa wasiat Rasulullah ini adalah ditujukan kepada semua umat baginda untuk difahami, disemat di dalam hati, digenggam dan untuk diikuti.
Wasiat ini bukan hanya untuk digantung sebagai perhiasan. Wasiat ini bukan hanya dilakukan sebagai perhiasan yang dihantar melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tapi yang lebih penting, wasiat ini hendaklah sentiasa menjadi azimat kepada kita untuk disampaikan kepada generasi yang seterusnya, lalu berpegang dan menurutinya. Yakin dan percayalah, dunia yang kita lihat pada hari ini pasti akan jadi lebih baik jika kita mengamalkan sepenuhnya tanpa rasa ragu dan was-was. Segala pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui khutbah wada' ini, marilah sama-sama kita tarik nafas ketakwaan dan dengarlah dengan iman yang memenuhi setiap pelusuk nurani. Dengarlah agar jelas akan maksudnya dan pengajaran darinya. Dengar dan hayatilah agar meresap ke dalam jiwa yang murni. Dengarlah dan murnikanlah dengan hakikat dan pelaksanaan sebagai bukti cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang kita junjung. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulakan khutbahnya dengan menyatakan, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Hei manusia, dengarlah kamu sekalian akan kata-kataku ini, kerana aku tidak pasti, kemungkinan aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu sekalian selepas daripada tahun ini di tempat ini, yakni Arafah, selama-lamanya. Peringatan ini seolah-olah memberi gambaran betapa pentingnya wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang jika tidak berkesempatan lagi untuk menyampaikan wasiat ini buat bekalan umatnya yang paling dicintai. Justru ambillah segala pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai harta yang paling bernilai untuk kita simpan dan untuk kita amalkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menumpukan wasiatnya dengan menyentuh beberapa aspek utama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Antara intipati khutbah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, yang pertama, kepentingan menjaga hak-hak sesama muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sertanya menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Yang bermaksud, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu adalah suci bagi kamu, yakni diharamkan untuk sesiapa pun mengkhianatinya, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini dan bandar ini, yakni Makkah dan sekitarnya. Baginda Nabi SAW menyentuh tentang persaudaraan dan hak-hak setiap muslim. Apa yang telah disampaikan adalah berkenaan dengan tali persaudaraan sesama muslim yang wajib dijaga dan diberi perhatian. Apabila persaudaraan dijaga, maka hak-hak setiap muslim akan terpelihara dari dicabuli. Setiap jiwa akan dilindungi. Harta sesama insan tidak dizalimi. Seseorang tidak akan menyakiti saudaranya dengan cara yang tidak diredai. Kehidupan insan pula seharusnya saling hormat menghormati, sentiasa mendahului apabila memberi, sentiasa menjaga batas agar tidak menyakiti, apatah lagi mengasari, menzalimi, menganiayai. Saling mengasihi, saling kasih mengasihi dan dikasihi, mencontohi akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab para sahabat radhiyallahu anhum agar hidup kita diberkati. Sidang jemaah, lihatlah kepada senario masyarakat Islam pada hari ini. Adakah persaudaraan kita kukuh sebagaimana persaudaraan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya?
Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah usaha dan peranan yang telah kita laksanakan selama ini demi untuk memelihara persaudaraan dan menjaga hak-hak umat Islam? Sedarlah wahai jemaah, kita hari ini terleka selama ini agar kita, hari ini yang selama ini kita terleka, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang boleh menghancurkan persaudaraan dan menggadaikan kepentingan ummah demi harta benda, demi pangkat dan kedudukan. Ada masyarakat yang sanggup menganiayai, menzalimi saudara-saudara mereka. Sedang jemaat, yang kedua, jahiliyah dan riba. Ucapan baginda Nabi SAW jelas menyatakan bahawa kehidupan jahiliyah dan amalan riba sudah dihapuskan. Perkara yang pernah dibangga-banggakan oleh masyarakat jahiliyah seperti tradisi mengamalkan perkauman, memperhambakan manusia, kekejaman dan pemerasan, semuanya telah dihapuskan. Baginda juga mengingatkan agar generasi-generasi seterusnya senantiasa menghindarkan cara hidup tersebut. Lihatlah kepada dunia kita pada hari ini, serba-serbi keperluan asas hidup kita dihimpit oleh amalan riba. Wanita-wanita dieksploitasi untuk pelbagai tarikan dan hiburan. Masyarakat masih kabur mengenai amalan syirik, sikap perkauman, sehingga mengguris nilai persefahaman dan sebagainya. Inilah perkara yang dibimbangi oleh baginda Nabi SAW. Kerana musibah ini akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat, jika ada di antara ahli Jumaat pada hari ini yang masih terlibat dengan bank-bank konvensional, yang masih terlibat dengan insurans yang tidak patuh syariah, marilah kita berazam untuk sama-sama kita menukarnya kepada cara yang diredai oleh Allah. Yang kita takutkan adalah kemurkaan Allah. Setiap minggu kita hadir ke masjid, setiap hari kita sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bangun qiyamul lail, bersedekahkan duit kita. Tapi bagaimana pada masa yang sama kita melakukan suatu dosa yang besar, terlibat dengan bank-bank yang terlibat dengan riba, masih terlibat dengan akaun-akaun yang tidak patuh syariah, masih terlibat dengan pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah, masih terlibat dengan insurans yang tidak patuh syariah. Perkara ini perlu diperbetulkan, bukan sekadar dengar pada khutbah, balik maka kita tidak melakukan apa-apa. Sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, umat terakhir dan syariat Islam. Baginda menegaskan bahawa tidak akan ada lagi Nabi selepas ini. Umat baginda adalah umat yang terakhir. Justru baginda menyeru agar mereka menyembah Allah serta berusaha melaksanakan tuntutan syariat Islam. Kewajipan menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan, merupakan penghubung jalan seseorang insan ke arah kejayaan abadi untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini asas sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi pesan dengan sungguh-sungguh agar jaga salat. Bagaimanakah salat anak-anak kita di rumah? Di manakah anak-anak kita sekarang ini? Adakah mereka salat Jumaat ataupun tidak? Nabi pesan bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka melaksanakan sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berlaku baik terhadap wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya bersikap adil dan berlaku baik terhadap wanita. Tunaikanlah hak-hak mereka mengikut hukum syarak serta hentikan sebarang penindasan. Para wanita pula diwajibkan menjaga kehormatan suami dan menjaga diri daripada melakukan perbuatan buruk. Kita menjadi seorang lelaki yang dayus sedang jemaah apabila membiarkan isteri kita, anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, sahabiah perempuan kita terus berada dalam kemurkaan Allah, dalam keadaan mendedahkan aurat, dalam keadaan pakaiannya yang tidak patuh syariah. Patuh syariah ini bukan sekadar keuangan perbankan. Patuh syariah ini juga dari sudut pemakaian tudung, penutupan aurat. Kerana hari ini ramai orang silap faham tentang pemakaian tudung, sekadar menutup kepala, tetapi pakaiannya bagaikan telanjang
ini yang banyak berlaku. Kebanyakannya adalah isteri-isteri orang, kebanyakannya adalah anak-anak perempuan orang. Maka sebab itulah kita dikumpulkan hari Jumaat untuk tegur menegur, betul-betul di antara kita. Boleh jadi ada di antara kita yang tersilap faham, ataupun yang tidak perasan, ataupun buat-buat tidak perasan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW dalam wasiatnya menjelaskan bahawa segala kemusykilan dan kesulitan yang merintangi hidup manusia dapat dihindari jika terus berpegang teguh kepada dua sumber iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya yang menjamin keamanan hidup serta selamat daripada kecelakaan dan kesesatan. Sabda baginda Nabi SAW sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Malik daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam berapa kali kita baca Al-Quran? Daripada Al-Quran yang kita baca pula, berapa banyak yang kita faham, yang kita hayati, lantas kita laksanakan? Sehari semalam berapa banyak hadis yang kita baca? Adakah di rumah kita terdapat kitab-kitab hadis seperti hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Tirmizi, Imam Muslim dan sebagainya? Renung-renungkanlah sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Yang keenam, hubungan pemerintah dengan rakyat. Baginda Nabi SAW menjelaskan bahawa pemerintah dan rakyat mestilah mempunyai hubungan yang baik. Kedua-duanya mesti berperanan dalam membangunkan negara dengan bertanggungjawab, serta senantiasa mengambil tanggungjawab terhadap pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam. Bayangkanlah, kekuatan sebuah negara itu pasti goyah jika rosaknya Islam. Bayangkanlah, kekuatan sebuah negara itu juga pasti akan goyah dan juga rosak sekiranya hubungan antara kedua-dua golongan ini tidak mempunyai hubungan yang baik. Dan ini akan membuka jalan kepada pihak musuh untuk mengambil kesempatan. Sesungguhnya kesucian agama Islam pasti akan ternoda dan sukar untuk dipertahankan jika negara ini hilang kedaulatannya. Maka ingatlah, hubungan yang baik itu perlu disuburkan dan dieratkan, yang diasaskan oleh kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di akhir khutbah baginda Nabi SAW menyatakan bahawa tanggungjawab dakwah dan tabligh yang ditugaskan kepada baginda ini sudah disempurnakan. Ajaran Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Kesesatan jahiliah dan syirik semakin lenyap. Baginda Nabi SAW telah mendapatkan penyaksian daripada para sahabat radhiyallahu anhum dengan menyatakan, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Yang bermaksud, dan apabila ditanya kepada kamu tentangku, maka apakah yang akan kamu ucapkan? Berkata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kami bersaksi bahawa kamu telah menyampaikan dan kamu telah menunaikan amanah dan kamu telah menasihatkan. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ke langit, lalu menunjukkan pula kepada para sahabat. Lantas berkata, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Begitulah kesungguhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah wada yang terakhir kepada para sahabat radhiyallahu anhum, serta wasiat terakhir Rasulullah kepada umatnya, yakni pada kita sekalian. Saudaraku sekalian, marilah kita muhasabah dan nilai bersama. Di manakah letaknya perasaan yang amat berharga ini dalam sanubari kita? Adakah kita bahawa setiap nasihat baginda ini, adakah kita menghayati dan cuba mengamalkannya sebagai asas dalam setiap tindakan kita, ataupun kita telah tersasar jauh daripada landasan takwa yang telah dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sekalian umatnya? Nabi SAW
pernah bersabda yang bermaksud, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Saat dan ketika ini ayuhlah kembalilah para jemaahku sekalian kepada Allah dan Rasul. Berusahalah dengan penuh kesungguhan untuk memperbaiki diri dan merubah persekitaran yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Berusahalah kita menjauhi perkara-perkara persekitaran yang menyebabkan hubungan baik kita dengan Allah tercalar, yang menyebabkan salat kita lambat, yang menyebabkan kita kedekut untuk sedekah, yang menyebabkan kita alpa dan lalai dengan hiburan-hiburan yang melalaikan. Yakinlah dengan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah satu-satunya jalan yang pasti mengundang redha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dapat kita mengambil pedoman pada hari ini melalui khutbah. Yang pertama, ambillah segala pesanan Rasulullah ini sebagai harta yang paling bernilai untuk diamalkan. Yang kedua, kehidupan yang diredai Allah hendaklah menjaga hubungan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusahalah dengan penuh kesungguhan untuk memperbaiki diri dan merubah persekitaran kita yang menjauhkan diri kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sama-sama kita berdoa waktu yang sangat mustajab. Ya Allah, ampunkanlah segala-galanya ya Allah. Bimbinglah. Ya Allah, Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyis salihin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin,
وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة مع المصلين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المقربين فقال الله تعالى مخبرا وآمرا بالمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعداء الدين وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سوريا اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في مصر اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في العراق وفي يمن وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibnul Marhum Sultan Badli Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad Allahumma ij'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan rakhiyah ya رؤوف بالعباد اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة